أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, daripada barang yang jikalau ban kafir yang bukan Isawiyah, betul tak? Nah, yaitu kafir yang berkata Nabi Muhammad itu pesuruh Allah tertentu bagi kaum Arab jua. Adakah kita hukumkan dengan Islam ia? Sama ada didatangkan dengan waw pada asyhadu, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Yang pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau tiada. Yakni seperti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau didatangkan waw, mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adakah kita hukumkan maknanya Isawiyah ni? Isawiyah sebagaimana dalam kitab Manhajul Kawin dululah. Kita belajar dalam bab azan juga. Itulah maknanya bukan yang dibangsakan kepada Nabi Isa AS, tapi kepada seorang yang lain. Jadi yang beriktikad bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan ataupun rasul bagi kaum ataupun umat ataupun bangsa Arab sahaja. Jadi bagaimana kita nak iktimadkan Islam dia tu? Jadi sini dia buat marinya ialah adakah kalau dia tu bawa datang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun kalau dia tak bawa datang, maka iktibar ya Islam juga ataupun tidak. Maka dijawabnya, manakala ia datangkan asyhadu pada syahadah yang keduanya, tiada berkehendak kepada didatangkan dia wow. Tu. Jadi kalau dia ulangi lafaz asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak bawa waw harf, tapi dia takrar, dia ulangi asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau dia bawa lafaz asyhadu pada syahadah yang keduanya, syahadah yang kedua ialah anna Muhammadar Rasulullah lah. Jadi tak berhajat lagi kepada mendatangkan akan dia akan waw. Sebab maknanya sempurna, tak perlu diataf lagi. Jadi mafhumnya kalau asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah tak ada lafaz asyhadu. Mana asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah.
Tu makna tak dapat tidak kena datangkan harah waw. Sebab waw itu atoh kepada alla ilaha illallah. Barulah orang panggil takdir kalamnya ialah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau tak ada wa anna Muhammadar Rasulullah itu dia tidak panggil lafaz syahadah lah. Semata-mata kenyataan alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah itu tak jadi lagi. Sebab murad dianya ialah lafaz syahadah. Ada lafaz asyhadu. Jadi kalau dia takrar lafaz asyhadu pada kalimah yang kedua, yakni anna Muhammadar Rasulullah, dengan bahawa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau tak bawa datang waw pun tak mengapa. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau tak bawa waw pun tak apa. Sebab makna dia sempurna dengan makna, kerana murad dia naknya ialah makna syahadah tu. Tu. Jadi kita hukumkan Islamnya sah. Sebab pada kata anna Muhammadar Rasulullah itu bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah Taala kepada semua bangsa. Maka jika tiada membawa datang lafaz asyhadu pada syahadah yang kedua, maka jika tiada mendatangkan lafaz asyhadu pada syahadah yang kedua tu, maka tak dapat tiada daripada menyebutkannya waw. Tak dapat tidaklah kena sebut waw. Mana asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada waw tak boleh, tak jadi. Maka tidak dihukumkan iaitu Islam. Sebab dia tidak bersyahadah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ni Isawiyah ni, hidup cara ni ialah Isawiyah. Kalau dia bawa lafaz asyhadu pada kalim syahadah yang kedua, maka tak bawa waw pun tak apa. Tapi kalau dia tinggalkan lafaz asyhadu pada lafaz syahadah yang kedua, maka tak dapat tidak kena bawa lafaz waw atof. Jadi atof kepada alla ilaha illallah pada maknanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Qala musannifur rahimahullah taala jadi menyebutkan dia Su'ila radhiyallahu anhu, jika ada seorang fasik yang ianya mengetahui akan waktu, yakni dukhulil waktu, dianya tahu, dia ada ilmu tentang masuk waktu, yakni masuk waktu, tapi dia tu orang fasik. Fasik tu mengerjakan dosa besar dengan tak bertaubat, ataupun mengekali di atas dosa kecil, seperti tak semaya bel tu fasik dah lah. Jadi dia orang fasik, tapi dia tahu masuk waktu. Maka adakah sah bannya? Bel dia tu sah ke tidak? Atau tiada, ataupun tiada sah? Dan adakah diterimakan khabarnya? Satunya bel, satu lagi khabar. Itu dua isu yang berbeza. Sah ke tak bel dia? Yang keduanya boleh diterima ke tak khabar dia? Dengan masuk waktu, dia jua yang kata masuk waktu, boleh terima ke tak? Atau tiada boleh diterima. Dia bukan bel. Boleh ke tak dia kata masuk dah waktu? Kita nak iktimat kepada perkataan dia tu, boleh ke tidak? Sebab dia orang fasik. Ataupun kalau dia bel tu sah ke tak bel dia? Jadi kalau tak sah bermakna tak jadi lagi, makna dia kena orang lain kena bel semula pula lah. Baru dapat, kerana ban itu dia panggil sunat kifayah. Sunat kifayah makna dia kena ada. Maka dijawabnya dengan bahawasanya harus bagi orang yang mendengarnya fasik sana, orang fasik bel tu mendengarnya nyoban orang fasik, boleh juga gitu kan. Harus bagi orang yang mendengarnya nyoban orang fasik berpegang akan dia akan bel orang fasik, dan disembahyangnya atas khabarnya, pemberitaannya orang fasik. Mana dia royak, bukan dia bel. Dia royak bel tu memanglah iklan, maksud dia man. Ni makna dia royak muno-muno. Ni kita masuk dah waktu ni, boleh kita berpegang, mana iktimat perkataan dia tu boleh. Tu. Tapi qaid dia jika ghalib atas zon seorang tu benarnya fasik. Yalah betul lah dia tu seorang fasik, tetapi masih lagi ada kira-kira lagi. Makna kita tu, makna dia tu fasik, maknanya adalah sebab dia tu jadi fasik. Tapi boleh jadi
kita tu maknanya rasa agak teguh sikit kepercayaan terhadap pengkhabar dia. Dia fasik tu bukan fasik dalam bab kecek belawak kau tidak. Boleh jadi begitu. Jadi kalau kita kalau kuat zon kita bahasanya benar berita dia tu, maka boleh kita iktimad. Dia kata masuk dah waktu ni. Kita nak belah kita kata. Tu. Malah tanya dia tu fasik tu. Dia dulu kata masuk dah. Tu. Jadi kalau kita kuat zon, ghalabah zon di atas benarnya perkhabarannya, maka boleh. Dan tiada lazim kita amalkan dengan khabar orang fasik. Tapi tidak lazim maknanya atau boleh. Boleh kita nak tapi bukan lazim, tak wajib. Tu. Dengan masuk waktunya ataupun tiada dengan khabar orang yang fasik, katanya tiada makbul dan jika sah banyak sekalipun. Dan tiada lazim kita amalkan dengan khabar orang yang fasik. Berita orang fasik ini tidak lazim, tidak wajib kita amalkan. Katanya tiada makbul. Perkataan orang fasik ini tidak diterima dan jika sah banyak sekalipun. Biar dia tu tetap sah. Orang fasik tu sah tetapi serta makruh. Orang fasik hukum dia sah tapi makruh. Tu. Su'ila radhiyallahu an, adakah disyarat ke laki-laki apabila ban pada telinga orang yang banyak duka citanya? Hubungan daripada hok salam mula-mula dulu orang yang duka cita, orang perangai huduh kita ban. Itu dia kata tak ada iktirad. Tak ada iktirad makna benda tu adalah makna boleh lah kita buat amal lagi tu. Tu. Jadi adakah disyarat ke apabila disyarat ke laki-laki? Adakah disyaratkan laki-laki? Maksudnya apabila pada telinga orang yang banyak duka cita, mahzum, duka citanya makna feras kecewa, dalam keadaan feras kecewa, berduka lara. Jadi syarat dia kena laki-laki juga kok? Atau pada orang yang kedatangan jahat perangai huduh daripada manusia ataupun binatang perangai huduh, boleh bayar juga. Mau perangai huduh ni menata ni makna manusia perangai huduh. Kita jadi syarat dia kena orang laki-laki juga kok. Atau apabila naik hantu air itu atas perahu yang tiada laki-laki padanya. Orang jatuh tak ada ni. Nak pada telinga orang hok ni, orang hok sedih, maknanya satino lah kau dia ni duk sedih, duk keduka tu. Jadi orang jatuh tak ada. Ataupun hok jenis perangai huduh, duk mai buat perangai huduh duk mari orang panggil buat kelolo bono tak tu kali perangai huduh. Tu makna orang jatuh tak ada nak ataupun binatang perangai huduh pun ada juga. Ataupun naik hantu air, naik hantu air, itu atas perahu yang tiada laki-laki padanya, pada yang tersebut ataupun atas perahu tu. Atau beranuk seorang perempuan, mana tiada ada padanya pada tempat beranuk perempuan saat itu laki-laki. Maksudnya sunat kita azan kepada telinga anak yang baru dilahirkan. Jadi ke semua masalah saat itu tak ada orang jatuh. Jadi syarat kena laki-laki juga ke adakah memadai perempuan ia ban pada segala yang tersebut tu? Dah muka tak ada orang jatuh gak kalau orang tina boleh ke tak? Jadi kerja ke tak? Atau tiada ataupun tak boleh juga. Tiada malaikat hendak laki-laki juga. Itu makna soalan. Bermakna dah tak ada orang jatuh gak pakai tak ada lah, tak payah lah. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an, zahir perkataan mereka itu fuqaha diiktibar hendak laki-laki pada segala perkara yang tersebut, seperti pada semaya juga supaya semaya no orang jatuh Jadi hak zahirnya di sisi muallif kita rahimahullah taala maknanya no kepada orang jatuh juga. Tu. Supalah pada semaya. Su'ila radhiyallahu an, daripada seorang tengah mengaji Quran, tengah membaca Quran, mendengar pada tengah ayat, duk tengah-tengah ayat baca Quran tu tengah ayat, duk tengah-tengah baca,
tengah-tengah ayat. Jadi dia dengar orang be. Maka adakah afdal baginya bagi orang membaca Quran, dia dengar be tengah-tengah ayat sana itu, diputuskan baca nya tak ada sampai habis ayat ni. Tak ada habis satu ayat. Nah, jadi sunat dia putuskan baca dia dahulu daripada sempurna ayatnya. Sempurna ayat, tak ada habis ayat ni. Adakah sunat dia putuskan, dia beradu untuk nak menjawab azan itulah. Dijawabkan ban atau ia tamamkan ayat, ataupun dia suduhkan dulu, pesukkan dulu ayat, kemudian ia jawab wi sudah dulu ayat tu. Tu. Lepas tu baru jawab tu. Jadi suila tamankan ayat, kemudian ia jawab ban kerana maksud jawab yang tiada luput. Jadi maknanya dijawabkan ban atau ia tamankan ayat, kemudian ia jawab, dia perhabis dulu ayat, lepas pada tu barulah dia jawab be. Kerana maksud jawab maksudnya ialah jawab yang tiada luput, walaupun selepas selesai daripada orang panggil ayat. Dengan ayatnya duduk tengah-tengah baca, dengan belnya masuk duduk tengah-tengah baca ayat tu. Jadi pakai mutuh berarti selalu kau untuk jawab ataupun biar sudah dulu ayat. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya sunat bagi qari, yakni pembaca. Sini qari ni pembaca Quran yang laki-laki, termasuklah orang perempuan. Ia putuskan bacaannya. Tak sudah lagi ni ayat ni, tengah-tengah ayat. Dengan makna sunat dia putuskan, dia beradu. Putuskan bacaannya dan ia jawab bannya. Kemudian dia jawablah ban tu. Tu. Dan sekira-kiranya adalah ayat hampir, yakni panduk ayatnya. Sekira-kira, jadi kalau sekira-kira dan sekira-kira adalah ayat hampir, yakni panduk, mana pendek ayatnya, sekira-kira tiada hasil dengan ia menyempurnakan dia. Ayat sana itu panjang, fasalnya, percaranya pada huruf, maka yang afdalnya ia berhenti atas akhir ayatnya. Kalau ayat tu ayat panduk, berhenti akhir ayat, kemudian dijawabnya, seorang itu akan dia pembaca Quran itu akan dia tu. Ini mas, kalau ayat tu panjang, berhenti dulu, jawab agak sambung semula. Kalau ayat panduk, mana sudah. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah sunnah ditarjihkan? Yakni kata dengan sir dulu sebelum daripada kata dengan jahar pada asyhadu alla ilaha illallah dengan wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan dijawab pada ban, adakah sunat ditarjihkan, dan dijawab pada ban bagi seumpamanya bagi kanuk-kanuk. Ben bagi seumpamanya bagi kanuk-kanuk, yakni sunat tarjih juga kau, dia sunat jawab juga kau. Hok kita diterima kanuk-kanuk yang baru lahir. Tu. Jadi hok jawab dia tarjih tu, hok asalnya ialah hok ben nak masuk waktu semaya. Ni hok kanuk-kanuk baru dilahirkan, kita azan, kita jadi orang hok dengar tu sunat jawab ke dok? Tu. Sunat tarjih ke? Dan orang hok tu sunat dia tarjih juga ke? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak barulah dia sebut dengan secara latah, dengan secara jahar. Sunat lagu tu ke? Ni bagi seumpamanya bagi kanuk-kanuk. Mana orang yang mana bagi kanuk-kanuk ni sunat tarjih juga ke? Dia bagi orang mendengarnya sunat jawab juga ke ataupun tidak? Dan bagi mahmum makna umum, mana orang yang diduga cita ke. Jadi sebagaimana disebut tadi, makna sunat kita, mana kita azan bagi orang yang duka cita. Jadi mana azan tu mana dia sunat kena tarjih dan sunat kena jawab ke tu. Tu. Tarjih pada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ia jawab bagi mahmum atau yang upamanya sebagaimana hok dululah. Upamanya makna yang mahmum ataupun bagi seumpama kanuk-kanuk
Maka dijawabnya radhiyallahu an, bahkan dituntut tarjih jua pada ban telinga kanuk-kanuk. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Tu kita kata qahar dulu, lepas tu katalah derah sikit. Tu. Pada seumpamanya bagi kanuk-kanuk dan bagi mahmum, maknanya orang yang duka cita, orang yang tengah fras, kita bel, sunat kita bel. Lepas tu dah lebih tu sunat tarjih dok, mana sunat tarjih juga. Atau yang upamanya sebagaimana yang telah dia sebut tadi. Tu. Mana sunat, maknanya ditarjihkan juga. Tu. Maka dijawabnya bahkan dituntut tarjih juga pada bel telinga kanuk-kanuk dan yang seumpamanya, tetapi tiada dituntut suruh dijawabnya. Jawab dok, tarjih je. Jadi kita dengar orang duk bel, dia duk bel di telinga, pada telinga anak. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar. Sunat jawab ke dok? Jawab dia dok. Tak sunat jawab. Su'ila radhiyallahu an, ada barang yang apabila berlawanan sembahyang tahiyah dan jawaban muadzin. Jadi berlawan ni dia masuk masjid nak sembahyang tahiyatul masjid, tapi muadzin sedang azan. Di situ ada dua tuntut lah. Yang pertamanya tahiyatul masjid. Yang keduanya ialah jawab salam, jawab azan, lafaz azan. Tu dia. Tu biasa berlaku hari Jumaat lah biasanya. Jadi bertembun di antara semaya tahiyatul masjid dan juga jawab muadzin. Nak jawab muadzin maksudnya tak semaya lagi. Kita masuk masjid, jawab muadzin dulu kau. Mana kita duduk caca, jangan duduk semaya lagi. Sudah tu barulah semaya. Ataupun semaya dulu. Tu. Walaupun mana bila tu duduk azan dah sekalipun. Adakah dituntut jawab baik kemudian ia semaya, sekira-kira jika tiada panjang berhenti pada huruf. Maka apabila panjang, adakah ia semaya? Apa hukumnya? Itu makna soalan lagi. Maka dijawabnya oleh radhiyallahu an, akan maka manakala berlawan ni, maksudnya antara nak semaya tahiyatul masjid ko ataupun nak jawab azan, makna Bilal ataupun muazzin. Bagi lebih belaka tu. Tu. Bangun alih-alih orang jahil orang dua-dua pun duduk pakar duduk, jawab azan pun duduk masuk masjid orang duduk azan, pakar duduk selalu. Orang duduk azan tu jawab pun tidur. Jadi dua-dua duduk berlaku, tak ada bertemu gapo lah ya kawan. Kalau dia semaya, dia tidak jawab azan. Kalau jawab azan, dia tidak semaya lalu. Begitu. Jadi maka dijawabnya radhiyallahu anhu, maka manakala berlawane jawabnya dia tahiyat, nak jawab tunggu jawab azan ko ataupun semaya tahiyat dulu. Ra'ikan dan tahiyat, ra'ikan tahiyah. Mana ra'ikan tahiyah? Tahiyah dulu, makna semaya. Semaya orang duk azan. Kira ramah. Okey, masa biasanya hari Jumaat lah. Tu. Jadi maknanya afdalnya makna kita ra'ikan tahiyah. Masuk kita semaya tahiyah. Walaupun orang duk azan. Jadi orang duk azan tu kita tak boleh nak jawab lah, sebab kita duk semaya. Tu. Jadi nak jawab dulu ko, lepas tu kita semaya ataupun pakai terus semaya selalu. Dikehendak mana? Dan adakah disyarat pada husul sunat adalah jawapan. Ada. Kemudian ia semaya sekira-kira jika tiada panjang. Pada barangnya apabila jawab kemudian ia semaya sekira-kira jika tidak panjang berhenti pada huruf.
Maka apabila panjang, adakah ia semaya, apa hukumnya? Tu. Maka dijawabnya, mana kalau berlawan ni jawabnya dan tahiyat. Kalau semaya tahiyat tak boleh nak jawab. Kalau jawab tak boleh nak semaya tahiyat lagi. Ra'ikan tahiyat dulu. Tu dia. Qala su'ila radhiyallahu an, daripada menjawab akan muazzin itu adakah syarat ke, disyaratkan pada husul sunat. Pada dapat sunat tu adalah jawabnya mengiringi bagi kalimat-kalimat azan dengan kalimah jua, hingga jikalau terdahulu jawabnya atau terkemudian jawabnya, terdahulu jawab daripada lafaz azan ataupun terkemudian, maksudnya terkemudian itu makna bersenggil lama masuk. Kemudian daripada banyak tiada dihisapkan dan dikehendak dengan mengiringi itu ketiada lambat. Jadi syaratkan pada demikian itu atau tiada. Qala musannifu rahimahullah taala, itu makna rupa soalannya, maka jawabnya. Jawab radhiyallahu an, bahawasanya disyaratkan bagi menghasil sunat, jawab itu, yakni jawab B itulah. Nak jadi dapat mana hasil, maknanya fadilah, mana jawab azan, bahawa dijawabnya azan itu mengiringi tiap-tiap kalimah. Tiap-tiap kalimah azan itu dengan kalimahnya, kalimah jawab. Kata pada majmu', maksudnya kita jawab tu lepas tiap-tiap kalimah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita buat Allahu akbar, Allahu akbar. Kata pada majmu' yang ini Imam Nawawi, dengan bahawasanya jangan disertakan dan jangan dikemudiakan daripadanya, daripada azan. Kemudian dijawabnya pula, dan barang yang dikatakan pada muqarrin itu, mana menyertai itu, kita tanggungkan atas tiada dapat kamalnya, tak dapat sempurna. Tu mana tanggung di atas tu. Dan adapun jika ditakhirkan kemudian selesainya daripada ban yang kedua, ia jawab, maka tiada memadai dengan dia jazman. Tu makna tak memadai. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada seorang mendengar ban suatu masjid, dia dengar B daripada satu masjid, kemudian dia pergi semaya dengan masjid yang lain. Makna masjid lain tu tak berapa dengar lah mana B, tak dengar langsung. Dia pergi ke masjid tu, dia tinggalkan masjid hok dia dengan azan. Tu sabab mana daripada seorang mendengar ban suatu masjid, kemudian ia pergi semaya dengan masjid yang lain sebab jemaahnya tu banyak, sebab jemaahnya banyak. Ni biasalah, ni berlaku ni. Jadi hok dengar band ni maksudnya hok dekat rumah. Tapi sekarang ni dia lain lah keadaannya, sebab jauh satu batu 1 kilometer pun makna masih dengar lagi. Jadi dia tinggal ke semaya berjemaah di tempat dia dengar azan. Tapi dia pergi tempat masjid maju hok ramai orang. Tu. Adakah makruh pergi ia kepadanya, kepada masjid yang lain itu atau tiada? Maka dijawabnya bahawasanya tiada makruh ia pergi kepada masjid yang lain, kerana ia berusaha dengan dia pada menghasilkan yang terlebih afdal daripada masjid dia sendiri. Tu. Sebab lebih ramai orang panggil yang semaya jemaahnya. Itu fatwa Ramli Kabir. Qala musannifu rahimahullah taala, su'ila radhiyallahu an, daripada B kanak-kanak yang memayiz, budak yang memayiz tak balik lagi tapi kena ada cemar cuci memayiz. Daripada kanak-kanak, ban kanak-kanak yang tiada yang memayiz asin sendirinya, tiada mengikut orang yang balik sertanya. Daripada kanak-kanak yang memayiz asin sendirinya, dia duduk sore, tiada mengikut orang yang balik sertanya, maka adakah sah banyo dan gugur tuntutan dengan dia, dengan seorang sana atas tiap-tiap
puluk. Dan jika ada khabar kanuk-kanuk, tiada sah kanuk-kanuk yang mengkhabarkan dukhulil waktu, mana masuk waktu, tiada sah. Dan ban itu khabar dengan waktu. Ni ialah khabar dengan waktu, dan memberi ketahui dengan dia dengan maknanya masuk waktu. Kalau gitu maka dijawabnya oleh muallif kita rahimahullah taala radhiyallahu an, bahkan sah banyo kerana ia bersifat dengan segala syaratnya, iaitu Islam. Syaratnya syarat muazzin, syarat orang yang nak azan itu. Syaratnya iaitu Islam dan laki-laki dan tamyiz, dan gugurlah tuntut dengan dia. Dan jikalau tidak diterima khabarnya pada masuk waktu sekalipun, kerana sebenarnya berkata ulama sunnah bahawa ada muazzin itu baligh. Dia kata makna baligh, sunatnya baligh. Dan lagi berkata mereka itu bahawasanya khabar kanak-kanak itu tiada diterimakan melainkan pada khabar daripada perempuan, perbuatan dirinya. Kalau dia cerita hak perbuatan dia sendiri, hak tu baru diterima. Kalau dia menceritakan hal yang lain daripada kisah hidup mana-mana tak diterima. Tu. Pada khabar daripada perempuan yang ini seperti ia berkata, air ini najis, aku kencing. Tu dia royak hal dia. Jadi dia tahu lah, dia royak, dia kata dia terkencing dalam air tu, dalam bekas air tu. Tu. Khabarkan kerana dirinya seperti ia berkata, air ini najis, aku kecim di dalamnya. Kata begini ialah fatwa Ramli Kabir. Habalah tulah. Far'un, ini satu farak. Dan jikalau ban seorang berjalan, belebeh berjalan, tu seorang dalam keadaan dia berjalan memadai. Jika jauh daripada tempat permulaannya, jadi dia berjalan, start berjalan sehingga akhir azan itu. Tu. Jadi maknanya mereka kata bahasanya memadai, dan jika jauh daripada tempat permulaannya sekalipun, itu makna royah. Lagu mana kata jauh tu? Hak start dia berjalan dengan dia suk beradu jalan ni. Ialah sekira-kira mendengar khabar oleh orang yang mendengar pada awalnya. Pada oleh yang mendengar pada mulanya. Dan jika tiada, maka tiada memadai. Ini pada orang yang mukim. Adapun pada orang yang musafir, maka tiada disyaratkan mendengar akhirnya. Mereka yang mendengar pada awalnya. Tu. Jadi kata jauh tu setara mana? Jauh dekat tu ialah dengan iktibar ni. Ni. Maka tiada memadai ini pada orang yang mungkin. Tu. Adapun pada orang yang musafir, maka tiada disyaratkan bahawa mendengar mendengarnya mereka itu yang mendengar pada awalnya. Jadi jauh, iktibar jauh, maknanya dia bergerak. Tu pun boleh juga bear, boleh. Maksudnya iktibar dia start mula bear di situ, satu tempat, Suk akhir dia berjalan, belah-belah dia duduk berjalan. Tu siapa mana tu. Kalau kira man sini, kalau orang azal kita jalan tu lama mana. Yang ni kita ambil lah orang azal tu tak sampai 5 minit 5 minit ke lebih. Pas kita berjalan, jauh mana. Gitulah andaiannya. Jadi sekira-kira mendengar akhir
pada awalnya. Maksudnya kalau takdir dia be, dia start daripada satu garis permulaan, kemudian selesai dia azan. Jadi sejak azan tu maksudnya jarak perjalanan itu, mana jarak di antara dia mula azan kepada selesai azan itu, mana kita kata hok jarak mula azan dia boleh dengar. Orang panggil hok ujung suk ni. Tu kira jauh dekat sini. Qala musannifu rahimahullahu taala. Jadi itulah maknanya maka tiada disyaratkan bahawa mendengar akhirnya. Tiada disyaratkan bahawa mendengar kabarnya mereka itu yang mendengar pada awalnya pada awalnya intaha syarah raud. Selesailah oleh syarah raud far'un yang terakhir daripada tajuk al-adhan wal iqamah, bermula ba afdal daripada iqamah. Bermula ba itu lebih afdal daripada iqamah. Dan jika dihimpunkan sertanya iqamah sekalipun, dia jadi lebih dan tiada menafikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin, tiada mengerjakan keduanya kerana masyghul mereka itu dengan peran yang terlebih cita-cita terlebih besar daripadanya. Dan sanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ban sekali dia safar. Pernah sekali Nabi masa dia safar. Tu. Ada juga Nabi tu sekali dan berkata pada banyak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kata kil ia berkata asyhadu anni Rasulullah. Ini adalah jika Nabi yang ban haramlah tiap-tiap orang yang mendengar akan dia tiada ia hadir. Itulah hikmah dia nya. Apa Nabi tidak dalam kitab-kitab fiqh lain maknanya itu lebih afdal. Orang itu lebih afdal daripada orang jadi imam. Tu. Dia buat apa? Hikmat Nabi itu tidak azan. Sebab kalau Nabi azan, wajib kita kena pergi dengar suara Nabi. Hayya 'ala salah, wajib. Tu. Jadi maknanya tu maknanya hikmat buat apa Nabi itu tidak kerap kali makna azan. Ialah kerana jumlah inilah. Jadi orang yang mendengar akan dia tiada ia hadir. Tak boleh. Hukum mana pun wajib dia kena pergi. Qala babul istiqbal, bab pada menyatakan menghadap kiblat ila akhirullah subhanahu alamu bisawab. Tak apa ni baca ni. Buat tak ada ni. Dia tengok dia live dia. Baca lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana ni? Takhrij. Takhrijus saqiti, mengeluarkan akan yang sakit, yang gugur. Maksud takrij itu maknanya kita bawakan kalimah yang gugur itu. Tu. Bawakan ke mana? Itu sebagaimana yang akan diterangkan selepas daripada ni. Qala takrijus sakit, maknanya mengeluarkan akan sakit, mana yang gugur, kalimah yang gugur. Ai kaifiyatu zalika, makna cara-cara demikian itu. Makna takrij as-sakit wa ma ulhiqa bihi dabara yang diilhaq ke
barang yang dikiaskan dengannya dengan zalika tu takrijis sakiti tu min takrij daripada takrij ada lil hawashi bagi hawashi makna tepi kita tu kita takrijkan yang sakit tu pada tepi kita wa nahwiha dan seumpamanya seumpama hawashi tu seumpama hawashi tu makna tepi kita tu lah tu qala al-allamatu al-Sakhawi wal aslu fi hadzal babi qaulu Zaid bin Thabit bermula asal maksudnya dalil pada bab ni bab takrijus sakiti ni asal dianya ialah qaulu Zaid bin Thabitin ialah perkataan Zaid bin Thabit fi nuzuli qaulihi ta'ala pada turun firman Allah Ta'ala wairu ulid darar ini daripada orang yang mempunyai mudarat tu. Jadi ba'da nuzuli selepas jadi turun ayat ini selepas daripada turun ayat la yastawil qa'idina minal mu'minin kama fi sunani Abi Daud tu. Pada turunnya ayat ni ghairu ulid darar ba'da nuzul turun ayat ni lepas daripada turun ayat la yastawil qa'iduna minal mu'minin adakah sama orang-orang yang mustaqim makna orang yang sudah sampai ke tahap istiqamah minal mu'minin daripada orang yang beriman kama fi sunani Abi Daud sebagaimana di dalam kitab Sunan Abi Daud wa alhaqtuha dan aku telah ilhaqkan akan dia kama fi kita walladzi nafsi biadihi dan bermula demi Tuhan yang diri akulah biadi di samping dan demi Tuhan yang diri akunya dengan tangannya lakaani sesungguhnya seolah-olahnya aku ni anzuru ila mulhaqiha seolah-olah aku tu maknanya perhati mana melihat kepada mana mulhaqiha mulhaqnya ilmul haqnya ni inda sad'in fi katifin ketika pecah fil mulhaqiha ilal mulhaqiha ba'da inda sad'in fi katifin seolah-olahnya aku memandang kepada mulhaqnya mulhaq ghairu ulid darar itu tu. Seolah-olahnya aku tengok ila mulhaqiha inda sad'in fi katifin ketika pecahlah sada' fi katifin pada pada kena maknanya lakaan seolah-olah aku melihat kepada mulhaqnya mulhaq ghairu ulid darar ini inda sad'in ketika mana sad'in mana pecahlah fi katfin pada tulai ni tulai belikat ni kipas tulai kipas ni tu tulai supaya daun kipas itulah katifin
Qala wa katubha bihamishin ay fil jana fil hasyati min jihatil yamini. Tulis oleh kamu dengan hamish. Hamish mana tepi, tepi kita. Ay fil iaitu pada hasyiah waktub, dan tulis olehmu biha shimishin dengan tepi kita. Ay fil hasyiah fil min jihatil yamin. Fil hasyiah, tulis oleh kamu dengan hamish mana tepi. Ay fil hasyiah, ini pada hasyiah, min jihatil yamin, daripada pihak kanan. Daripada pihak kanan. Daripada pihak kanan. Ma ay ma ay as-saqit alladhi iltahaq. Waktub bihamishil yamina, mana tulis olehmu di tepi kanan. Manit tahaq, kan orang panggil ma bare ya asakit alladzi iltahaqa, yang berhubunglah ia ai aradta an tunfiqah tulhiqah, adalah mungnya lupu lazim al-tahad ay aradta mana menghendaki olehmu an tulhiquhu, di atas harga panggil asal kita iltaha ay au aradta an tulhiqahu, mungkin dak bahawa menghubungkan akan dia. Tu menghubungkan akan dia. Akan dia akan sakit tu. Tu. Kalau wa qauluhu min sakitin, daripada orang yang sakit, mana itu? Ai min asal kitab, daripada asal kitab. Iltihaq min sakitin, daripada orang yang rujuk ai min ahli kitab, daripada ahli kitab, orang yang belajar kitab. Tu. Itu adalah bayan 5 min sakitin. Tu bayan bagi tu. Wa inna ma kana bil hamishi, hanya saja adalah sakit sana itu ilhaqus sakiti. Hanya saja adalah bil hamishi. Apa dengan wa inna ma kana bil hamishi, apa tulis tu takrish sakit sana itu tulis di hamish, mana di tepi. La'annahu al hamish itu lau kutiba, la'annahu sya'an, seandainya ditulis minas sutur, bainas sutur, di antara bagi sebagai dua bagi satu celah-celah tu. Kalau kita tulis situ ladayaqaha, nescaya menyempitlah oleh panggil himpun sana al-jama'un. Ladayaqaha, nescaya jadi sempitlah akan dia akan orang panggil ma baina sutur sana. Dan antara sutur tu maksudnya ialah ni baris-baris ni. Kalau kita dobit situ, dia jadi bersesok lah. Tu.
wasawwada ma yukra'u, dan menhitamkan akibara yang dibacanya. La siyama apatah lagi ingkanat la siyama ingkanat as-sutur, lebih-lebih lagi jika adalah sutur itu masa mutalasiqatan, bertakuk-takuk, ilsaq, berdepek-depek. Wa kana fi sentaini wa kana fil yamin. Wa kana fil yamin. Jadi ada yang pertama adalah di hawashi. Bakpo tidak pada orang panggil bawah pada tulisan tu. Tengok-tengok kita. Saat inilah dia ada sebut. Yang keduanya ialah fil yamin. Adalah orang semua itu pada kane li syarafiha, kerana mulianya kane. Walih timali turwi sakitin. Yang keduanya kerana ada andaian kedatangan sakit akhara, hok lain pula. Tu. Baqiyatus satur, maknanya hok tinggal lagi daripada satur. Fa yukhraju lahu ila jihatin yasar, dan dikeluarkan baginya fa yukhraju lahu ila jihatil yasar, maka ditakrislah baginya, bagi muntalah sikap sana itu lahu baginya ila jihatil yasar, kepada bahagian makna kiri. Tu. Qultu malam tadi selama mana tidak nampak jihatal yamin, akan pihak kanan. Jadi fayu kitabu fi jihati shimal, maka ditulis pada jihad shimal, akhdha mimma sayati, kerana mengambil faham daripada barang yang telah lepas. Jadi pilih pihak shimal, makna kiri. Qultu malam tadik jihatul yamin, selama mana tidak demikian itu, selama mana malam tadik jihatul yamin, seandainya tidak jadi salah musuh. Jadi walihtimah turwi sakitin, kerana ada andaian kedatangan sakit akhir baqiyati satri, pada akhir hok tinggal lagi daripada sator. Boleh jadi. Tu boleh jadi ada. Jadi nak dobit di mana pula tu. Jadi fa yukhraju lahu ila jihatin yasar, maka fi jihati istimali qultu malam tadi jihatul yamin fa yuktabu fi jihati shimal akhdha mimma sayati, kerana ambil faham daripada barang yang sayati, akan lagi akan datang wa huwa ay as-sakitu al-maktubu. Wa huwa ay as-sakitu al-maktub, yang ditulis, allazi yud'a, yang dipanggil akan dia ayusama inda alil hadis, di sisi ahli hadisnya, wal kuttabi, dan para kutab.
yang dipanggilkan di si ahli hadis dan juga teman al-haq. Hak tepi ditulis di hamish tu, tu dia panggil apa? Ada nama dia. Nama dia al-haq. Nah, makna bi fathil lam wal ha makna al-halaqu. Nah, halaq. Ma'khuzum min al-lihaqi, ambil daripada perkataan al-lihaqi. Bi fathil lam dengan fathah kalam. Ay al-idraku. Murad dia ialah idrak. Waja'a fi syi'ril Imam Ahmad ibn Hanbal. Telah datanglah alladhi yud'a yusamma 'inda ahli al-hadis wal kutab al-haq. Nah, jadi saqit yang ditakriskan dia dan diletak pada hamish itu dinamakan dia sebagai al-haq. Nama dia al-haq. Baca al-haq itu bi fathil lam wal ha'i, fathah lam dan ha jadi lahaqun. Ma'khudhun min al-lihaqi, diambil daripada perkataan al-lihaq bi fathil lam dengan fathah kana lam. Ai al-idraku. Tu maksudnya ialah idrak, mendapatkan. Waja'a fi syi'ril Imam Ahmad ibn Hanbal, dan telah datanglah pada syair Imam Ahmad bin Hanbal. Musakinan lid darurah. Al-idrak waja'a fi syi'ri al-Imam Ahmad musakinan lid darurah, mana ditaskinkan akan dia kerana darurah. Qala berkata, Ahmad bin Man talabal ilma wal haditha, siapa dia yang menuntut ilmu dan hadis, fala yadjar, tak boleh, jangan dia rasa bosan. Orang menuntut ilmu dan juga hadis ni jangan dia rasa bosan. Min khamsatin, daripada 5 perkara. Jangan dia bosan dengan 5 perkara. Yuqasiha, yang menyakitkan akan dia, akan khamsah saat ni. Tu. Yang pertama darahima lil ulum, duit piti untuk kerana ilmu. Ya jama'uha, yang dia menghimpunkan akan jadi yang pertamanya ialah mana duit pitih lil ulum ya jama'uha. Ni jangan bosan duit pitih. Yang menipukan dia akan dirham. Wa inda nashril hadis, dan ketika menyebarkan hadis, yafniha, wa inda hadis yafniha, membinasakan akan dia, yadjarhu al-darbu. Mana dia mula akan dia akan ad-darbu oleh darab, yakni menulislah masuk dia sini. Darbu nama jemu wadarbu fi dafatirihi. Itu sebab dia idafat ni, baca bawah. Yang pertama dirham. Yang darju ad-darbu maknanya tulis. Fi dafatirihi makna jangan jemu menulis. Wa kasratul laha, dan banyak laha, atau syahid dia nya banyak laha kok. Fi hawashiha, pada awal-awal
pada tepi-tepinya yang ghasilu anwa yang jadi ada jarhu ad-darbu fi dafatirihi wa kasratul haqi fi hawashiha, dan terlalu banyak mana lahaq fi hawashiha pada tepi-tepinya. Ni al-kutub ya ketasilu yang memandiakan dia ya ketasilu anwanuhu wa anwanu makna tanda-tandanya wa bazzatih yaghsilu aswabahu membasuh akan pakaian-pakaiannya, tak boleh jemung, jangan jemung, basuh pakaian. Saat ni yadajaru wa darbu fi dafatiriha, menulis pada daftar, buku-buku daftar kita. Wa kasratul lahaq, itu syahid dianya. Dan mana banyak lahaq ni makna menulis di tepi tu, takrijus sakit, jangan rasa jemung, jangan jemung fi hawashiha, maksudnya banyak lahaq pada hawashiha, jangan jemung. Kemudian ya sunnah ya ghasilu aswabahu, membasuh pakaiannya, jangan jemung. Wabazzatah dan juga badannya, tubuh badannya, ya sok gitu. Min asaril hibri, daripada kesedak awak. Laisa yungkiha, yang tidak membersihlah ia akan dia akan mazkurah. Tu. Tu 5 perkara makna dia jangan, makna bagi menuntut ilmu ataupun hadis ni, jangan dia rasa jemung. Wa qalu wal fala yadjar asluhu yadjaranna bin nuni tau muakkadah summa ma taqaddama min kitabati. Kemudian barang yang telah terdahulu daripada kitabahnya nya al-lahaq fil yamin, ialah pada kanan. Malam yakun as-sakitu, selama mana tidak adalah sakit sana. Malam yakun sakit itu akhir satrin, pada akhir sator. Jadi selagi makna dia tu tidak duduk pada akhir sator, sakit sana. Fa in kana akhirah, maka jika adalah sakitun tu pada akhirnya, akhir sator, fa kisan mana sekali akhirah satun fa in kana akhirah fa kisa. Jadi kalulah mana sakit tu duduk pada akhirnya, fa kita maka akas ai fa hukmuhu khilafu ma taqaddama, hukumnya Allah haksan itu adalah menyalahi barang yang telah lalu. Lagu mana? Wa huwa annahu yaktubu fi jihati shimal, jadi dia tulis pada jihad shimal. Tu illa man hina idzin min wujudi sakitin, melainkan lil amni, kerana sejahtera. Hina idzin kana iltihaquha tu akhirah, ketika tu min wujudi sakitin, daripada wujudnya sakit yang gugur, ba'dahu waliyakun muttasilan bil asli, dan hendaklah ada sakitun itu ialah dia tu berhubung dengan asal. Wa hadza ma lam yadiq ma ba'da akhir satar, ini pun ialah selama mana tidak jadi sepitlah barang selepas daripada akhir satar. Tu wa hadza ma lam yadiq ma ba'da akhir satrin
li qurbil kitabah min tarafil warakati, kerana dekatnya penulisan daripada taraf mana tepi kertas, au li tajlidi ataupun bagi tajlid, mana dekatnya bagi tajlid. Sudah. Wa imma in yaduq faqis ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.